Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wassalan Fari Misbah, Murnin wa Izzah Zakiyah, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jangan lupa tuan ya untuk share video ni pada teman-teman kita yang lain. Malam ni Sharifah Hayati Al-Idrus, barakallahu fikum. Jangan lupa buka tafsir Ibn Katsir pada jilid yang ke-9 muka surat 41. Kita masih lagi berada pada awal-awal surah Al-Fath, surah Al-Fatah. Barakallahu fikum Aisyah Faisal, Ustazah Nurilis. Buka ya, muka surat 41 jilid ke-9 tafsir Ibn Katsir. Kami masih lagi dalam kempen satu rumah satu tafsir yang meminta kepada tuan-tuan untuk menyokong projek ini. Satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Mudah-mudahan inilah usaha kita untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Dan kami sedang dengan kempen memiliki tafsir Ibn Katsir, dapat hadiah buku yang istimewa namanya Fiqh Mizan oleh Syekh Ali Karadari. Bagaimana kita memahami percaturan, pertimbangan dalam hidup sebagai ketua, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai pemimpin. Ahli politik kena baca ni kitab ni, kitab Fiqh Mizan. Dan kita adakan kuliah online secara percuma bagi mereka yang dapat membeli ataupun beli tafsir Ibn Katsir yang dapat Fiqh Mizan ini. Hafizah Jazuri, Jaziyah Haris, barakallahu fikum. Jangan lupa share video ni. Baik, kita berada pada ayat kedua, ketiga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Baik, lihat terjemahannya. Supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan memimpinmu kepada jalan lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Jadi tuan-tuan ni boleh kat sekalian, ini telah kita pelajari bagaimana keistimewaan turunnya surah Al-Fath itu ketika Nabi SAW pulang dari Hudaibiyah. Lihat muka surat 3. Imam Ahmad meriwayatkan Nuh memberitahu kami, Malik bin Anas memberitahu kami dari Zaid bin Aslam dari ayahnya daripada Umar Khattab menuturkan, kami pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, kemudian aku bertanya kepada baginda tentang satu perkara sampai 3 kali, namun baginda tidak juga menjawabnya. Kemudian aku berkata dalam diriku, habis engkau hai Umar, ibumu telah kehilangan dirimu. Ni kita telah pelajari bahasa Arab yang lalu. Sakilatka umuka ya Umar, alangkah baik kalau ibumu tidak mengandungkanmu hai Umar. Maksudnya satu kata-kata yang berbentuk doaun alaihi. Perkataan ini orang Arab sebut sebagai tanda kekecewaan ataupun tanda stres. Maka mereka berkata seperti yang telah kita pelajari sebelum ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang Melayu sebut kecil-kecil tak mati dah besar menyusahkan orang. Itu bukanlah doa kehancuran tadi, tapi penyesalan terhadap satu target yang tak disempurnakan. Baik. Jadi engkau telah bertanya bulan hari kepada Rasulullah, tapi baginda tidak memberikan jawapan. Maka aku menaiki binatang tungganganku, aku gerakkan untaku, aku maju ke hadapan, aku bimbang turun Quran nanti satu ayat yang akan mengecam atau mencelaku. Lebih lanjut lagi, Umar berkata, tiba-tiba aku terdengar seorang menyeru, wahai Umar. Maka aku segera kembali dan aku kira betul lah telah turun ayat mengenai diriku. Tiba-tiba Rasulullah SAW telah bersabda, nazala alayya al-barihata suratun hiya ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tadi malam telah turun kepadaku satu surah yang lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Sungguhnya kami telah beri kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah beri keampunan untukmu terhadap dosamu yang telah lalu dan juga akan datang. Kuliah-kuliah lalu kita telah bincangkan Aisyah Iskandar, Sawasi Sudin, bagaimana peristiwa Hudaibiyah ni telah mencorakkan satu bentuk plot berfikir yang baru pada orang-orang Arab. Kalau sebelum tu orang Arab ni memusuhi Islam, menganggap bahawa Nabi merupakan satu ancaman yang datang dari arah utara, sekarang dengan adanya sulh Hudaibiyah mereka boleh berdamai. Orang Islam boleh pergi ke Mekah, dan orang Mekah yang musyrikin boleh datang ke Madinah untuk belajar daripada Madinah, belajar daripada Rasulullah SAW. Dan kita telah pelajari dam ihsar yang mereka lakukan, bahawa beberapa puluh ekor unta itu telah pun disembelih. Dagingnya ke mana tuan-tuan? Dagingnya dihantar oleh Rasulullah SAW kepada penduduk-penduduk miskin di kalangan penduduk Mekah yang menyembunyikan Islamnya, yang tak dapat berhijrah ke Madinah. Maka sekarang telah berlaku apa yang dimaksudkan, penerimaan budaya lah.
Jadi ada pertukaran budaya lah di antara Muslim dengan kufur. Iaitu sekarang, kalau dulu amat sukar untuk menerima Madinah, sekarang bukan saja terpaksa menerima dengan perjanjian yang diadakan itu, malahan ada rombongan umat Islam pergi ke Mekah, dan orang-orang Mekah yang musyrikin datang ke Madinah. Dan saya telah ceritakan kepada tuan-tuan rentak awal yang mana Nabi bersama dengan para sahabat sejumlah 1,300 orang atau 1,400 orang ataupun 1,500 orang paling banyak dalam itu datang ke Hudaybiyah. Sedangkan musyrikin Mekah itu 20,000 penduduknya, jauh lebih banyak bilangannya. Mereka terpaksa memperakui 1,500 orang itu punya kekuatan. Mereka menandatangani perjanjian, walaupun nampak pada zahirnya adalah menyebelahi mereka, tetapi hakikat target yang lebih besar dalam hidup ini, kita mesti ada al-himmah al-aliyah, tuan-tuan. Himmatun aliyah, maknanya big dream dalam hidup. Jadikan big dream kita untuk Islam, tuan-tuan. Saya tengok kisah dikemukakan oleh Imam Masyuti dan kitabnya Tarikh al-Khulafa, berkaitan juga dengan isu yang kita bincangkan, iaitu the magic of thinking big. Ketika Abdul Rahman Ad-Dakhil, putera daripada keturunan Bani Umayyah itu, berjaya melarikan diri dari diburu oleh Abbasiyah yang mula naik di Baghdad. Abbasiyah yang mula membunuh, menghukum semua golongan Quraisy yang dianggap seteru baginya, yang memusuhinya, yang boleh menjadi satu ancaman untuknya. Maka keturunan Bani Umayyah yang selamat ini lari ke utara Afrika dan akhirnya berjaya melepasi Selat Gibraltar itu. Dulu namanya apa saya tak tahu lah, tuan-tuan, sebelum ada nama Gibraltar, Jabal Tariq, selat tersebut. Akhirnya berjaya masuk ke Spain. Bila sampai di Spain, orang Spain meraihkan kedatangannya kerana dia adalah putera mahkota. Dan mereka pun sedang berbalah, bergaduh sama sekali nak naikkan siapa ketua. Sejak dibuka daripada sebelum itu lagi oleh Tariq bin Ziyad, maka umat Islam di situ berbalah dengan barbarnya, Arabnya semua berkelahi, berselisih siapa nak jadi ketua. Sekarang tepatlah, kerana Nabi bersabda al-a'immatu fi Quraisyin, kepimpinan mesti datang daripada Quraisy. Maka ibarat orang mengantuk di sorong bantal, tuan, apa istilahnya. Maka tepatlah waktunya, datanglah Abdul Rahman Dakhil ke Andalus, Spain pada waktu itu. Maka ramailah orang yang menyanjungnya, mengangkatnya, dan dia akhirnya tertegaklah kerajaan Bani Umayyah yang kedua di Spain, Andalus. Tuan-tuan tahu kan? Ketika Harun al-Rashid mengusahakan untuk membunuh kepimpinan Khalifah Islam yang ada di Spain, Andalus itu, dihantar orang yang paling cekap lah, seolah macam jasus Ain SB lah, perisikan untuk membunuh ketua negara Spain yang menjadi ancaman kepada Baghdad. Maka tuan-tuan, tiba-tiba Harun al-Rashid pergi menunaikan ibadah haji. Ketika dia menunaikan ibadah haji di Arafah itu, datang orang mengetuk kemahnya, memberikan kepadanya satu mukusan. Dalam mukusan itu kepala jasus, iaitu perisikan yang Harun al-Rashid hantar untuk membunuh ketua kerajaan Islam Bani Umayyah yang ada di Spain. Maka Harun al-Rashid berkata, inilah sakrul Arab al-haqiqi, inilah helang orang Arab yang sebenarnya. Memang tak ada siapa berani mengacahnya ataupun menjatuhkannya, menggulingkannya, apatah lagi kerajaan Umawi yang ada di Spain, tuan-tuan. Jadi Abdul Rahman Dakhil ni mula-mula masuk ke Spain, orang pun meraihkannya. Antara hadiah yang diterima adalah seorang sahaya, tuan-tuan, Jariyah, seorang hamba perempuan yang sangat cantik. Ialah orang Eropah kan, orang putih, cantik, sangat cantik, diberi hadiah kepada Abdul Rahman Dakhil. Ni untuk dibaca kisah ni dalam buku ditulis oleh Imam Masyuti, Tarikh al-Khulafa, sejarah kepimpinan para khulafa. Maka antaranya Abdul Rahman Dakhil. Bila diberi hadiah perempuan yang sangat cantik ni, tuan-tuan, halal bagi seorang lelaki untuk bersama dengannya, kerana ia disebut sebagai wa ma malakat aymanukum, ni milkul yamin. Hamba saya ini ni, sama ada dibeli ke, dihadiahkan ke, diwarisi ke, namanya milkul yamin. Mana milik tangan kanan. Kalau isteri milik tangan kiri, maka milik tangan kanan ni merupakan hamba saya perempuan yang sangat cantik jelita, orang Eropah. Tapi oleh kerana Abdul Rahman Dakhil ni adalah seorang yang mempunyai al-himmah al-aliyah, dia punya cita-cita besar, citanya bukan kecil. Dia jadi ahli politik ni, kalau tersangkut kat orang perempuan, terganggu, maka susahlah nak pergi ke depan, tuan. Kata Imam Ahmad, orang seperti ni menaiki kapal dalam lautan yang besar itu, sepatutnya kapal menungkah ke depan, tapi oleh kerana kena ombak, batu karang, pecah kapalnya. Maka itulah tamsilan orang yang ahli politik ataupun orang yang hanya terganggu dengan orang perempuan, tuan-tuan. Jadi banyaklah kisah yang boleh kita ambil iktibar. Jadi kembali kepada kisah Abdul Rahman Dakhil ni, seorang yang memiliki himmah aliyah,
ada big dream dalam hidupnya. Dia mempunyai satu target yang besar. Maka dia tengok kepada hamba saya yang cantik jelita ni tuan-tuan, orang Eropah ini, bayangkan, susah nak bayangkan tuan-tuan ni. Maka Abdul Rahman Dakhil berkata kepada dirinya, engkau adalah orang yang diharapkan oleh penduduk sini untuk membuat kepimpinan. Mereka sedang berkelahi bersisi. Engkau mampu bina kerajaan yang besar, yang hebat, yang gagah, macam yang ada Damsyik yang telah pun dijatuhkan oleh Abbasiyah itu. Tapi perempuan ini boleh jadi penghalang kepada kau. Kalau kau ambil dia jadi hamba-mu, kau boleh berseronok dengannya, tetapi kesian kat dia, kau sibuk berfikir macam-macam urusan untuk mentadbir kerajaan yang baru ni, yang kau jadi pengasasnya. Nanti anak-anak kau akan teruskan. Kalau kau ambil dia jadi hamba sahayamu, dia akan menunggu, tak penat ditunggu, kesian kat dia. Kau tidak akan dapat memenuhi kehendaknya. Tapi kalau kau ikut kehendaknya pula, kau akan ketinggalan, kau takkan dapat capai target yang kau letakkan. Mana kau nak? Sama ada kau ambil dia dan tidak buat apa-apa dengan dia, dia pun resah, gelisah, dia pun rasa macam tak dihargai, ataupun kau menghargai dia berlebihan, kau sayang dia, kau bersama dengan dia, kau penuhi segala keperluannya, nanti kau punya matlamat akan kabur dan hilang, akhirnya kau luput. Mana yang kau pilih? Maka akhirnya Abdul Rahman Dakhil ini tuan-tuan, yang ada the magic of thinking big, yang betul kerajaan Andalusia Spain ni besar tuan-tuan, hebat. Bahkan Imam Malik yang ada di Madinah pun pernah terfikir untuk berhijrah, migrate ke Spain, kerana hebatnya kepimpinan yang ada sana dengan pencapaiannya lebih dari Baghdad tuan-tuan. Buktinya sampai ke hari ini kita boleh lihat kesan-kesan Barat terikut dan ambil kajian apa yang dibuat oleh orang-orang Islam yang ada di Spain, Andalus. Tuan ni, akhirnya Abdul Rahman Dakhil berkata kepada orang yang menghadiahkannya, aku tahu kau ikhlas, kau bagi hadiah kepada aku perempuan yang cantik ini, tapi aku tidak berkeperluan kepadanya sekarang. Ambillah kembali, kerana aku punya cita-cita target yang penting untuk aku laksanakan. Maka aku kembalikan gadis yang cantik jelita ini kepada kau, aku tak perlu kepada. Jadi tuan-tuan, apa yang boleh saya sampaikan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Nabi SAW yang mengajar kita al-himmah al-aliyah, ulul himmah, maknanya punya cita-cita yang besar. Jadikanlah perjalanan hidup kita ni, kesukaran, kesulitan yang kita lalui, untuk mencapai target yang ada dalam diri kita, untuk Islam itu, atau untuk kejayaan dan sebagainya. Jadikan semua halangan itu macam batu-batu kerikil yang masuk dalam kasut kita waktu kita berjalan. Nanti kita akan keluar, duduk ni, siapa bagi tamziah saya pun lupa, sama ada penulis buku Zig Ziglar ataupun David Schwartz, yang ceritakan bahawa begitulah lebih kurang jadikan dia batu-batu kerikil dalam kasut kita, yang kita berhenti duduk, buka kasut, tanggalkan, buang batu-batu dan pakai semula dan jalan kembali. Jadikan semua halangan dalam hidup ini adalah sebagai satu perkara yang bersifat begitu, demi pencapaian yang lebih besar untuk Islam. Maka kembali kita kepada kisah Rasulullah SAW. Bayangkan datangnya tentera Islam hanya seramai 1,400 orang, 1,500 orang. Berlaku sedikit persisian, beberapa orang yang terbunuh atau korban, sehinggalah akhirnya bila Uthman bin Affan datang sebagai ambassador Islam, duta besar Islam ke Mekah untuk berunding, dan orang-orang Mekah, Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, dia masuk di bawah kafil. Kita kalau nak pergi ke Arab Saudi sampai kali ni ada sistem kafil. Kafil ni makna ada sistem gerentor. Kita tak masuk terus fenomena itu. Itu sebab kita kena ada permit masuk untuk umrah, haji dan sebagainya. Kena ada pihak sana yang menjamin kita. Ni sistem kafil, kufala namanya. Jadi tuan-tuan, dalam konteks ini Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu ketika sampai di Mekah, kata Dr. Latif Nabulsi, maka yang memberi kepadanya kafil itu berkata kepada beliau, Abban berkata kepada Sayyidina Uthman, aku memberi kepada kau jaminan, mereka tak boleh apa kau hai Uthman. Sekarang kau nak tawaf, kau nak umrah, kau umrah lah. Tapi Sayyidina Uthman teringat janjinya Rasulullah SAW, tak patut kalau aku pergi, aku jadi wakil diplomat, tapi aku pula pergi buat umrah lebih awal daripada ketua besar, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Uthman tidak melakukan umrah pada masa itu kerana hendak bersama dengan Rasulullah SAW. Apa saja keputusan dia ikut Rasulullah SAW. Dia tak akan mendahului Rasulullah SAW. Tengok adab tuan-tuan. Jadi datangnya tentera Islam sampai 1,400 orang, berlaku sedikit persisian, sampailah utusan yang Quraisy hantarkan terakhir bernama Suhail bin Amr, yang telah saya ceritakan. Nabi berpandangan baik, Nabi tafa'ul, Nabi optimis dengan kedatangan itu, berkata namanya Suhail, mudah-mudah urusan kita, kerana Suhail datang perkataan sahlun. Akhirnya perundingan pun tamat, Nabi yang pulang ke Madinah, dan unta yang dibawa untuk
sembelihan hadiu itu akhirnya jadi sebagai dam ihsar yang telah kita bincangkan, maka diberi makan kepada fakir miskin yang terdapat di Mekah. Dan kelonggaran berlaku di antara perkara-perkara persetujuan yang sebelum itu hampir-hampir tiada di antara golongan kafirin dengan muslimin. Nampak tak ini hikmah di sebaliknya? Itu Allah mengajar kita, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kita nampak tak baik untuk diri kita, sebenarnya banyak rahsia kebaikan yang Allah sembunyikan yang kita tak nampak. Ada benda yang kita nampak sebagai buruk untuk kita, tapi sebenarnya di hujung itu merupakan banyak kebaikan-kebaikan. Ini boleh kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kau benci pada satu perkara tapi baik untukmu. Mungkin kamu suka satu perkara tapi sebenarnya tidak baik untukmu, buruk untukmu. Allah yang mengetahui, kamu yang tidak mengetahui. Inilah yang berlaku dalam peristiwa Hudaybiyah, iaitu sahabat-sahabat merasa terkucil, merasa terhina di atas keputusan Nabi yang mana outputnya nampak menyelebihi golongan musyrikun, tapi hakikatnya target yang lebih besar adalah untuk ada jam pengiktirafan dan umat Islam punya peluang untuk membangunkan negara dan berlaku dakwah. Dan dalam period inilah tuan-tuan, masuk Islam di kalangan pemimpin kanan kaum musyrikin. Sebab mereka melihat bijaknya strategi Nabi SAW, mereka masuk Islam. Siapakah mereka tuan-tuan? Pertama, Amr bin Al-As radhiyallahu an, yang merupakan di antara orang Arab yang paling hebat ketokohannya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, orang paling bijak dalam Islam ni, dan di kalangan orang Arab ni tuan-tuan, daripada jahiliyah sampai kepada Islam ada 4 orang kan. Saya dah sebut pada tuan-tuan, disebut oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, Dr. Syekh Al-Alama Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani, dan buku beliau bertajuk menceritakan tentang perindustrian pada zaman Nabi SAW, Taratib Al-Idariyah. Menceritakan dalam 4 orang yang paling hebat dalam perundingan. Satu sekali adalah Amr bin Al-As, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketiga Ziyad bin Abihi, yang keempat Mughirah bin Syu'bah. Ini 4 orang saya dah cerita pada tuan-tuan. Jadi semua ini masuk Islam. Antara yang masuk Islam Amr bin Al-As, bijak orangnya. Maka dalam period Nabi melakukan sulh Hudaybiyah ni, bilangan orang Arab yang datang bersama dengan Nabi untuk menunaikan umrah yang telah pun ditolak permohonan mereka itu oleh golongan musyrikun Mekah, bilangan mereka paling ramai pun 1,500 orang. Tak sampai beberapa tahun selepas itu tuan-tuan, mereka datang membuka kota Mekah, bilangan mereka jadi 10,000 orang. Tengok berapa lipat ganda peningkatan itu berlaku tuan-tuan. Kerana bila berlaku perdamaian dan juga gencatan senjata, orang Islam punya peluang untuk berdakwah. Ni tadi yang saya kaitkan dengan cerita Abdurrahman Dakhil yang masuk ke Andalus, Spain. Ketika dihadiahkan kepadanya seorang sahaya perempuan yang sangat cantik jelita, dia mengenepikan nikmat itu kerana ia adalah satu ujian yang akan mengakibatkan terhalang dia untuk mencapai target yang lebih besar, iaitu pembinaan negara Umawi di Eropah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ni prioritize lah dalam hidup kita. Kena planning lah kan. Apa orang Jepun punya kaedah berfikir tuan-tuan? Planning, apa lagi? Apa lagi istilahnya? Planning, adjust, checking, apa benda? PDCA apa nama? Dia ada kaedah dia tuan-tuan. 5M sebagai contohnya. Jadi apa target yang kita letak, planning yang kita letakkan itu. Bayangkan, inilah dia yang dipanggil sebagai Al-Fathul Mubin, yang kita huraikan daripada awal-awal, kemenangan, anugerah, kebahagiaan, umpama air yang mengalir. Maka itulah dia kehebatan yang dibawa oleh ayat Allah Ta'ala menceritakan pembukaan kota Mekah itu adalah lebih kecil nak dibanding dengan sulh Hudaybiyah, impactnya, kerana asas yang telah diletakkan itu adalah daripada sulh Hudaybiyah sebenarnya. Baik tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ya. Kemudian kita lihat lagi dalam tafsir bagaimana surah ini turun sebagai satu berita gembira untuk Nabi SAW. Buka pada muka surat 46 tuan-tuan, Tafsir Ibn Katsir yang warna biru ni, muka surat 46, baris yang ketiga, 1, 2, 3. Imam Ahmad mengatakan, Abdurrahman beritahu kami, Sufyan beritahu kami daripada Ziyad bin Al-Ilaqah berkata, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat sampai kedua kaki baginda bengkak. Kemudian beliau ditanya, bukankah Allah telah beri ampunan kepadamu terhadap dosa-dosa yang lalu dan akan datang? Baginda menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak patut menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kaitan di antara perkataan dosa dalam hak seorang Nabi yang telah kita huraikan beberapa kali sebelum ini, Nabi-Nabi yang salam tidak mempunyai dosa, mereka maksum sebelum dan juga
selepas nubuah. Maknanya sebelum nubuah, sebelum dipilih menjadi nabi lagi, mereka memang maksum. Dan begitu juga selepas dipilih menjadi nabi, lebih lagi lah. Cuma perkataan zanbun yang digunakan pada hak seseorang nabi dan rasul seperti yang telah kita pelajari sebelum ini dipanggil sebagai tarku aula. Nabi meninggalkan benda yang lebih utama. Macam kita pernah pelajari surah Abasa wa Tawalla. Ketika itu Nabi SAW sedang berusaha untuk mengislamkan pemimpin-pemimpin Quraisy yang punya pengaruh. Nabi memberikan ruang masa untuk mereka. Mereka bertanya, Nabi menjawab. Nabi memikir untuk bagaimana cara kalau mereka masuk Islam, memberi satu kekuatan untuk Islam, macam kemasukan Abu Bakar, macam kemasukan Umar, macam kemasukan Osman. Mereka ni adalah orang-orang berkedudukan, berpangkat, berpengaruh. Tak kala Nabi sedang sibuk melayan ketua-ketua kabilah Quraisy itu, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu arda. Ini merupakan seorang sahabat Nabi yang faqih, yang alim, yang bijak, yang Allah sayang, Nabi SAW sayang. Datangnya diri seorang yang buta. Nabi bukanlah tidak melayani, tapi Nabi mengatakan dalam hati baginda SAW, nanti selepas orang ni pulang aku akan jawab soalan kau. Tapi dia tidak tahu Nabi sedang melayan orang-orang besar itu. Akhirnya Allah menegur Nabi SAW. Ini dipanggil sebagai tarku aula. Nabi membuat satu benda, sebenarnya ada benda yang lebih utama daripada apa yang dilakukan oleh baginda SAW yang Allah tegur. Ataupun dalam bab yang kita telah pelajari, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, ada benda pada orang-orang yang bertakwa itu nampak macam baik, tapi belum tentu di sisi orang yang lebih tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hum darajatun indallah. Contoh yang pernah saya berikan kepada tuan-tuan, andai anak-anak kita punya tulisan yang sangat indah, cantik, halus, cantik tulisannya, tapi bila dibandingkan dengan budak architecture tahun akhir kat universiti, tentulah tulisan anak kita yang skor rendah, yang kita nampak cantik benar tadi tu, dibandingkan dengan yang duduk kat fakulti arkitek yang sangat kreatif, tentulah tulisan anak kita yang skor rendah ni tak ada apa nak bandingkan kepada budak universiti, dah tu budak arkitek pula. Contoh tuan-tuan. Maka demikianlah, bila kita gambarkan bahawa dosa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ni, Nabi meninggalkan benda yang lebih utama, ataupun ada benda yang lebih baik daripada itu yang patut dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang disebut oleh para ulama. Tuan-tuan, kita dah bincang banyak kali perkara ni. Boleh tuan-tuan rujuk dalam kuliah-kuliah yang terdahulu. Jadi sekarang kalau kita lihat daripada ayat ni tadi tuan-tuan, ada perubahan, dipanggil sebagai iltifat. Ini satu bentuk iltifat dalam balaghah, ya, iaitu Allah memulakan ayat pertama dengan inna fatahna laka fathan mubina. Kami memberikan kepada kamu, kami beri kepada kamu kemenangan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba pada ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar. Ayat kedua ini beralih daripada ganti nama pertama kepada ganti nama ketiga, iaitu dia. Ya, ini memberikan penekanan dan perhatian bahawa dalam bab kemenangan, Allah menghantar malaikatnya untuk membantu umat Islam, menurunkan hujan, menurunkan rasa takut pada musuh. Itu memang kerajaan Allah yang maha besar. Tetapi bila sampai kepada perkara yang namanya pengampunan, itu hak mutlak Allah SWT. Zaidah, hak mutlak Allah Sayyidatul Khairin. Hak mutlak Allah ni berarti tak ada seorang pun boleh campur tangan. Jadi dalam konteks ini kita dapat lihat perpindahan daripada ganti nama kami, nahnu, kepada dia. Ini adalah satu perkara yang menunjukkan kepada hak mutlak. Keistimewaan itu hanya terdapat pada zatnya yang maha agung saja, tanpa boleh dikongsi-kongsi dengan malaikat ke ataupun angin ke yang kita ceritakan putusan-putusan tentera Allah untuk menghapuskan musuh-musuhnya itu. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa maghfirah Tuhan tidak ada keterlibatan mana-mana pihak sekalipun. Berbeza dengan kemenangan, iaitu ada keterlibatan makhluk-makhluk yang lain, seperti malaikat, hujan, angin, mungkin semut membantu umat Islam, kita pun tidak tahu. Jadi ini antara bukti-bukti bagaimana dalam bab kemenangan Allah mengutuskan bala tenteranya, dalam bab pengampunan itu hak mutlaknya, tidak campur tangan sesiapa pun. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Tuan-tuan, sebelum terlupa saya nak sampaikan pesan daripada Zazan Travel yang menaja kuliah kita setiap malam ni. Tuan-tuan, sokonglah produk Zazan Travel. Kami menerbitkan antaranya adalah Habatus Sauda. Habatus Sauda yang begini keadaannya, tuan-tuan dapat lihat Habatus Sauda kan. Ya, mudah untuk dimakan, dibawa dalam handbag, briefcase. Dapat kan tuan? Mudah-mudahan dalam musim penuh ujian ni, pandemik, ramai orang meninggal dunia.
dan kita doakan mereka yang telah pergi ni agar diampunkan Allah, ditutup aibnya, keluarga yang tinggal diberi kekuatan untuk meneruskan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Habatus Sauda yang kami proses di Telaga Biru Zahzan Travel. Alhamdulillah. Tuan dapatkan daripada Zahzan Travel. Ni dia Habatus Sauda, nama brandnya Birkah. Birkah Habatus Sauda. Hadiahkan untuk ibu ayah kita, adik-beradik kita. Mudah-mudahan salah satu usaha untuk mendindingkan diri daripada penyakit yang sedang berlaku sekarang. Meyakini sabda Nabi pada Habatus Sauda ni ada rawatan kepada semua penyakit meninggal kematian. Kami Sosman tolong dapatkan daripada Zahzan Travel. Dapatkan nombor telefon di bawah ni, klik je nanti terus masuk ke website Zahzan Travel. Boleh dapatkan ni. Kami juga ada mengimport kurma dari Jordan, dari Palestin, yang namanya Mekjol. Kurma Mekjol ni besar saiznya tuan-tuan. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25, wa huzi ilaiki bijiz'in nakhla. Wahai Maryam, gegagkan pokok kurma, nanti jatuh ke atas buah kurma. Inilah sebagai satu nikmat untuk kamu, merawat diri kamu ketika sakit selepas melahirkan puteramu Isa bin Maryam. Inilah kurma kurma Mekjol, besar saiznya, amat menyelerakan. Dapatkan pada Zahzan Travel tuan-tuan, tak banyak dah stok sekarang ni, menunggu stok yang baru sampai. Sekarang sikit je lagi, tak tahu bila sampai yang akan datang. Dapatkan daripada Zahzan Travel. Kita nak puasa ni tuan-tuan, besok dah masuk 1 Muharram. Jangan lupa 9 dan 10 Muharram nanti, minggu depan, tolong puasa, merebut janji Nabi SAW padanya banyak kebaikan, hari Tasu'a dan juga Ashura. 9 10 Muharram makan kurma ni sebagai sahur, berbuka. Saya pernah makan sebiji ni tuan, boleh berpuasa 1 hari. Membenarkan janji Nabi SAW bahawa kurma ni dimakan oleh baginda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sharing sebiji ni diorang. Kalau begini saiznya memang tak mustahil tuan. Kami juga ada kurma kurma ajwa yang disabdakan Nabi SAW, antasabah habis sab'in tamaratin ajwatan lam yadurru sumun la sihrun. Siapa makan kurma ajwa tidak akan dimudaratkan oleh sihir ataupun racun pada hari itu. 7 biji makan waktu pagi. Ni adalah kurma ajwa. Kami packaging seperti ini tuan-tuan, mudah untuk tuan letak atas meja, tak dalam kereta, tak kat pejabat, nanti bila dah bekerja nanti tak kat rumah, atas meja dapur, galakkan anak-anak untuk makan. Tak boleh makan 7 biji, makanlah 5 biji dan angka ganjil, seperti lakukan Nabi SAW. Baik tuan, jadi Ibn Ashur menulis tafsirnya bertajuk Tahrir Tanwir. Pengampunan Allah kepada Nabi ini dijadikan sebagai salah satu bentuk Al-Fathu. Kerana saya dah gambarkan kepada tuan-tuan, kalau seorang ayah bagi kepada anaknya rumah, tapi anak tu punya banyak hutang, tentu hatinya berserabut. Walaupun rumah itu diberi kepadanya, nak beli perabot pun tak ada duit. Tiba ayah kata, nak, ayah bukan saja bagi kau rumah, ni ayah bagi lagi duit, ayah halalkan hutang ayah. Maka barulah sempurna nikmat memasuki rumah baru. Maka demikian juga kesempurnaan nikmat Nabi SAW dengan pembukaan-pembukaan yang dialami oleh baginda di bawah pimpinan baginda SAW, disertai dengan pengampunan daripada Allah SWT. Itu yang paling utama tuan-tuan. Jadi tujuan salah satu daripada anugerah itu, tapi penyebutan hal itu tidak perlu dipermasalahkan, kerana tidak mutlak. Semua tujuan daripada satu perkara diungkap dengan kata agar, supaya. Jadi sebahagian dari tujuannya boleh sahaja disebut, dan sebahagian daripadanya disebut sesuai dengan konteks yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi Ibn Ashur pendapat bahawa ayat ini makna Allah menganugerahkan kepada Nabi-Nya ketika berlaku Al-Fathu itu pengampunan semua yang dapat dituntut dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala perkara yang kita sebut taruku aula, meninggalkan lebih aula, itu semuanya diampunkan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, jadi dalam konteks yang lain, disebut oleh para ulama juga, bukan dosa Nabi yang diampunkan Allah kat sini. Ada juga pendapat begitu, bahawa yang dimaksudkan dosa orang-orang pesalah-pesalah terhadap Nabi, tentulah orang yang dahulunya menyakiti Nabi, termasuk Amr bin Al-As yang pernah sebelum itu menjadi wakil delegasi musyrikin untuk menuntut bela di atas pemergian sahabat-sahabat Nabi ke Habsyah sebagai hijrah yang pertama dan kedua, yang tuan-tuan tahu, saya pernah cerita pada tuan-tuan. Maka tuan-tuan ada rasa bersalah dalam diri sahabat-sahabat ni, kerana dulu mereka membuat aniaya terhadap Islam, umat Islam, terhadap Rasulullah sendiri. Tiba-tiba mereka masuk Islam, maka tentulah masih lagi terdapat dalam hati itu rasa bersalah. Macam Khalid Walid yang saya cerita kepada tuan-tuan masuk Islam ni,
dalam tempoh Nabi berdamai seluruh Hudaybiyah dengan pembukaan kota Mekah, masuk Islam dan meningkat angka umat Islam ketika pembukaan kota Mekah daripada 1,500 yang menemani Nabi dalam rombongan di Hudaybiyah, kini dah jadi 10,000 orang. Dalam 10,000 orang peningkatan itu adalah Khalid Walid dan juga Amr bin Al-As yang saya sebut orang-orang bijak ni tadi. Maka Khalid Walid datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, mandi, dia pakai pakaian terbaik, datang jumpa Rasulullah dengan keadaan gembira dan hati yang sama berbau-bau dengan rasa malu, kerana dialah yang terlibat untuk berperang menentang Nabi dalam perang Badar, perang Uhud yang menyaksikan kekalahan umat Islam. Pada perang Uhud itu salah satu angkaranya disebabkan oleh Khalid Walid, pada masa itu masih lagi kafir. Kemudian perangan Ahzab, banyak perangan yang beliau terlibat menyertai golongan musyrikin. Bagaimana cara nak hilangkan rasa bersalah itu? Maka Allah turunkan ayat ini, maksudnya keampunan Allah terhadap orang-orang yang bersalah terhadap Nabi SAW. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Ini istimewanya tafsir, tuan-tuan. Bila kita baca banyak pendapat, kita akan lihat angle yang dibawakan oleh para mufassir ini berbeza lain. Sebagaimana Allah membuka kepada mereka ni ilham-ilham yang hebat, dan kajian-kajian mereka, kekuatan bahasa membolehkan mereka untuk mentakwilkan berbagai-bagai perkara yang telah bincangkan, tuan-tuan. Beza di antara tafsir dan juga takwil, ya. Baik. Jadi dengan pengampunan itu tidak lagi dalam diri Nabi ada satu yang menghalang baginda SAW, rasa bersalah dan sebagainya, ya. Maka tuan-tuan, perkataan zanbun yang kita pelajari ini dinisbahkan kepada Nabi SAW tidaklah sama hakikatnya dengan zanbun macam kita manusia biasa. Zunub, Allahumma fili dhanbi, bukan dosa macam dosa-dosa kita, kata para ulama tafsir. Jadi ketika mentafsirkan ayat ini, para mufassirin mengatakan zanbun yang dimaksudkan Nabi SAW adalah sekadar melakukan satu yang baik, yang sepatutnya baginda sebagai insan yang kamil, yang sempurna, buat yang lebih baik daripada itu. Ya, ada benda yang muhimun, ada benda yang ahammu. Taqdim al-aham alal muhim, mana yang penting, mana yang lebih penting. Maka Nabi sebagai manusia yang paling sempurna membuat satu benda yang penting nak dibandingkan lebih penting, tentu ada kekurangan di situ. Ini menjadi teguran Allah SWT, Ataupun yang dimaksudkan sini adalah waktu di mana sedikit kelengahan ataupun turunnya sedikit kualiti pengabdian dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ini ada kajian-kajian para ulama, ya. Jadi maksud kat sini zanbun bukannya dosa, ditaruka ulam meninggalkan benda utama. Ada juga mengatakan bahawa Nabi SAW terlambat, ada juga mengatakan dari sudut kualitinya nak dibandingkan dengan waktu yang lain, waktu yang lebih baik. Wallahu alam. Yang penting kita jangan salah faham dalam konteks ini mengatakan Nabi berdosa macam kita. Itu adalah satu kesalahan, kerana Nabi adalah maksum, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada juga yang memahami perkataan zanbaka ni, iaitu dosa kamu merujuk kepada masdar, yang dinisbahkan kepada subjek atau objeknya. Sini dinisbahkan kepada objek dosa terhadapmu, wahai Muhammad. Ni yang saya ceritakan tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Cukuplah setakat dulu yang baik semuanya daripada Allah SWT. Kekurangan, kelemahan milik manusia. Dapatkan tafsir Ibn Kathir, padanya banyak kebaikan, tuan-tuan. Kami dalam kempen ujung tahun ni, menuju ke ujung tahun ni, dapatkan tafsir Ibn Kathir. Kita akan jadikan dia rujukan utama kita. Dan masuk tahun hijrah ni ada banyak cadangan yang dikemuka kepada saya. Saya sedang memikirkan kelangsungan kuliah tafsir kita ni. Mungkin kita kekalkan buat 2 atau 3 hari seminggu. Selain daripada itu, kita akan gunakan buku-buku yang lain, seperti kitab ni dah lama kita belum tak baca, kitab Keutamaan Zikir oleh Imam Suyuti, ada kitab At-Tibyan oleh Imam Nawawi, ada kitab Ayatul Ahkam oleh Ibn Mulaqin, ada kitab Imam Ghazali, ya. Jadi kitab-kitab ni Ibn Daibak, ada banyak kitab yang terbitkan di Telaga Biru yang Telaga Biru minta untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan. Jadi kita lihatlah bagaimana kesesuaiannya. Kalau tuan-tuan ada cadangan, tuan-tuan tolong sampaikan di sahabat Ustaz Zahazan punya Telegram. Yang belum masuk, tolong masuk sahabat Ustaz Zahazan Telegram. Tapi off late ni kita nampak ada beberapa unsur scammer masuk kat situ. Dia mengharapkan daripada Ustaz Syafiq Murad, Ustazah Nurilis, Ustaz Hafiz Sadiqi ni ada, tolong alertkan kita kalau ada scammer yang masuk. Nanti kita lihat apa tindakan yang patut diambil. Ada beberapa kali scammer dah start masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Jadi tuan-tuan kena berjaga-jaga. Jadi setakat itu saja dulu, tuan-tuan, untuk kuliah kita pada malam ini. Segala yang baik semuanya pada Allah, kelemahan manusia. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Terima kasih Cikgu Sabarudi, Cikgu Hamidi, terima kasih semua Nuraini Maddin, barakallahu fikum. Jazakallahu anna kulla khair. Jangan lupa tuan dapatkan buku-buku daripada Telaga Biru Musim Cuti yang panjang ni untuk anak-anak kita, sebagai contohnya Kem Bersari Salat, ke arah mengajar anak kita salat yang betul. Ada checklist, ada latihan yang penting untuk pengukuhan. Dan ramai orang yang sembahyangnya wuduknya tak sempurna tuan-tuan kerana ibu ayahnya tak ambil berat bab salat masa kecil-kecil. Jadi kami terbitkan Kem Bersari Salat di Telaga Biru yang tuan-tuan boleh dapatkan daripada www.telagabiru.com.my ni. Type je perkataan telagabiru.com.my akan keluar buku-buku dalam website ni. Tuan-tuan ambil lah Kem Bersari Salat, didiklah anak-anak kita untuk salat dengan betul, salatlah bersama mereka, tunjukkan wuduk dengan betul kepada mereka tuan-tuan ya. Sempurna salat, sempurna ibadah yang lain. Itulah usaha kami. Begitu juga ada buku tentang Kem Bijak Jawi, Pintar Jawi dan sebagainya, untuk melatih anak-anak kita minat bahasa Al-Quran, tulis Quran dengan betul. Saya mendapat pesan daripada Syekh Osman Taha, penulis Quran yang kita baca Quran-Qurannya dalam semua versi yang di Malaysia, di luar Malaysia, semuanya karya Syekh Osman Taha sebenarnya. Beliau pesan pada saya, anakku, balik nanti beritahu pada anak-anak kau kat Malaysia, rajinlah tulis khat, kerana tulis khat ni membuka pintu rezeki. Dulu aku tulis khat, semua orang kecam aku, adik-adik aku suruh aku jadi ulama, tapi aku minat untuk jadi kaligrafer. Hari ni tulisan aku dipakai di seluruh dunia. Aku nerima royalty berjuta-juta dolar, aku tak habis pakai duit aku, kata Syekh Osman Taha. Tak mustahil satu masa besok kita akan jumpa kaligrafer daripada Malaysia, InsyaAllah. Jadi kami ada usaha yang giat ke arah ni. Kami adakan pertandingan khat, kami tuliskan buku-buku khat di Telaga Biru. Tolong dapatkan, latih anak-anak kita, latih tubi mereka untuk cinta Al-Quran, cinta tulisan Quran. Sekian dari saya tuan-tuan, jumpa lagi di studio ni esok insyaAllah. Tuan Aminah yang mulia, Nur Azawati Ahmad, terima kasih semua. Saya Rauf, tak mampu nak sebut nama kalian semua. Jaga diri baik ya. Kenal aku dalam doamu, jaga diri baik. Saya sayang tuan-tuan, saya cinta tuan-tuan kerana Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, suami, isteri, anak-anak semuanya dalam penjagaan Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.